Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini, 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Wanita 100 tahun terima vaksin. Juga pemandu trailer maut. Kita mulakan Sirius Utama dengan berita menarik ini. Siapa sangka, warga emas berumur 100 tahun adalah antara 78 penerima pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Kecil Suk dekat Keningau yang dibuka bermula semalam. Warga tua terbabit Kuyunian Balansing dari Kampung Kabatang Baru, Tulit diberikan vaksin selepas menghadiri sesi temujanji penyakit tidak berjangkit NCD di Klinik Kesihatan Suk. Kehadiran Kuyinin menarik perhatian petugas PPV dari klinik kesihatan berkenaan yang kemudian memuat naik gambar dan catatan ringkas mengenai program imunisasi di PPV berkenaan melalui laman Facebook klinik terbabit. Hantaran mengenai warga tua itu mendapat reaksi positif netizen yang rata-ratanya memuji beliau kerana tampil menerima vaksin selain mengagumi kesihatannya hingga beliau mampu mencapai usia seabad. Pembukaan PPV ini memudahkan penduduk dari kawasan pedalaman hadir menerima vaksin selain membolehkan masyarakat luar bandar mendapat maklumat yang sahih mengenai program vaksinasi yang dilaksanakan di seluruh negara. Mana-mana penduduk yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin akan didaftarkan terus tanpa melalui aplikasi MySejahtera. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan Pelan B buat vaksin sekiranya berlaku gangguan pada bekalan vaksin COVID-19 negara adalah dengan penggunaan kaedah heterologi atau campuran vaksin di antara Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca. Namun kaedah itu sedang dalam kajian berikutan penggunaan oleh banyak negara lain. Walau bagaimanapun, pihak JKJAV 2 minggu lalu mendapati data yang diperoleh hasil kajian itu tidak menunjukkan keputusan meyakinkan. Khamis ini akan ada satu lagi mesyuarat berhubung perkembangan terkini vaksinasi secara heterologi dan pembentangan data daripada negara lain. Penggunaan kaedah heterologi akan dipertimbangkan selepas JKJAV berpuas hati dengan dapatan kajian serta yakin bahawa ia selamat dan efektif. JKJAV sedang mengkaji data untuk pemberian vaksin yang berbeza tetapi belum membuat apa-apa keputusan. Setakat ini, kaedah heterologi dilaporkan digunakan di Korea Selatan, Jerman dan Sepanyol. Sementara itu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, keputusan itu mengenal pasti pasport sijil digital yang berlainan adalah isu teknikal. Sebelas individu dipercayai terbabit dengan kegiatan kongsi gelap Geng 35 ditahan polis di Kulim semalam selepas video 15 orang berkumpul dalam rumah ketika sambutan Hari Bapa tular. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, polis mengesan video berdurasi 44 saat itu di TikTok 7 malam tadi menunjukkan lelaki memotong kek merah kuning berbentuk nombor 35. Tangkapan dilakukan bermula 10 malam tadi secara berperingkat di daerah Kulim. Dalam pada itu, kesemua individu berusia 25 hingga 61 tahun itu hanyalah kenalan yang turut serta dalam sambutan majlis itu. Bagaimanapun, polis percaya kesemua yang ditahan itu mempunyai kaitan dengan kongsi gelap Geng 35 dan beberapa rampasan seperti telefon bimbit serta cincin dibuat untuk membantu siasatan. Selain itu, video tersebut jelas menunjukkan mereka melanggar peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2021 dan laporan polis dibuat selepas itu. Susulan runtuhan perancah besi di Lebuh Raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash Sabtu lalu, pemaju projek terbabit akan memberi keutamaan dan perhatian sepenuhnya terhadap kebajikan mangsa kejadian yang terlibat. Dalam satu kenyataan, pihak projek lintasan Damansara Shah Alam Sdn Bhd memaklumkan
Pihaknya akan memastikan kontraktor utama yang juga majikan bagi pekerja berkenaan menguruskan kebajikan kedua-dua mangsa. Pihak mereka juga berkata, Dash akan memastikan kontraktor utama iaitu Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB bersama dengan subkontraktor berkaitan yang juga majikan pekerja pembinaan terbabit menguruskan serta menyelesaikan urusan penghantaran pulang jenazah. Pada Sabtu lalu, 2 pekerja warga Bangladesh dilaporkan cedera akibat terkena serpihan batu konkrit dan kerangka besi selepas perancah besi di tapak pembinaan Dash berhampiran susul keluar Kota Damansara runtuh. Malangnya, seorang daripada pekerja Bangladesh tersebut disahkan meninggal dunia semalam di wad kecemasan Hospital Sungai Buloh HSB. Seorang lagi pekerja yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Tragedi malang menimpa seorang pemandu trailer selepas kenderaan berat dipandunya gagal dikawal lalu terbabas ke longkang di lebuh raya Kuala Lumpur Karak semalam. Mangsa Gigi Krishnan, 53, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian selepas tersepit di bawah kepala trailer bermuatan kertas terpakai itu. Menurut Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kahar, ketika kejadian mangsa dalam perjalanan dari Pelabuhan Kelang ke Temerloh Pahang namun dia gagal mengawal kenderaan sebelum terbabas ke kiri jalan dan masuk ke longkang. Mangsa maut akibat tersepit di bawah trailer dan sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bentong membantu mengeluarkan mayat. Tambah beliau, mayat mangsa dihantar ke Hospital Bentong untuk bedah siasat dan meminta saksi kejadian tampil membantu siasatan. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Turki tarik semula sekatan. Bertemu kembali. Kementerian Wilayah Persekutuan sedang meneliti memberi potongan kepada semua pembayar cukai pintu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai insentif meringankan beban golongan itu. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata ketika ini beliau memutuskan pembayaran cukai pintu boleh dilakukan secara ansuran. Menurut Anwar Musa, mereka yang lewat membuat bayaran kerana mempunyai masalah kewangan tidak akan dikenakan penalti. Antara insentif yang dilakukan adalah pembayaran secara ansuran, pemberian rebat dan menghabiskan penalti untuk seluruh wilayah persekutuan. Tambahnya, walaupun Kuala Lumpur serius dari segi kesan ekonomi kepada warganya, namun beliau yakin ia akan pulih secepatnya kerana ada ruang mencari rezeki dan menambah peluang pekerjaan di wilayah ini. Sebelum ini, kementerian itu memperkenal 7 inisiatif wilayah Cakna 5.0 untuk kemudahan serta mengurangkan beban warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 khususnya golongan B40 dan miskin bandar. 3 peniaga dipercayai penganjur judi pertaruhan kejohanan bola sepak Euro 2020 kempunan meraih untung apabila ditahan polis. Semua mereka ditahan dalam 3 serbuan berasingan menerusi Ops Saga pada Jumaat dan Sabtu lalu oleh sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah BSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Afzan Nizar Ahmad berkata, semua yang ditahan berusia antara 33 hingga 47 tahun dipercayai penganjur persendirian yang menjalankan kegiatan pertaruhan bola sepak. Beliau berkata penahanan pertama membabitkan suspek berusia 33 tahun dilakukan di sebuah rumah di Taman Sutera Batu Berendam jam 9.10 malam Jumaat lalu. Suspek kedua dan ketiga, masing-masing berusia 47 dan 46 tahun pula, ditahan di Kampung 8 dan Jalan Tun Sri Lanang pada Sabtu.
Siasatan mendapati suspek sudah bergiat dalam aktiviti perjudian ini sejak hari pertama kejohanan Euro berlangsung. Beliau berkata, suspek juga didapati menjalankan aktiviti itu berpandukan jadual perlawanan Euro 2020 dengan menggunakan telefon pintar atau komputer sebagai medium pertaruhan dan pertaruhan dibuat dengan jumlah minimum RM50 hingga mencecah RM2,000 pada setiap perlawanan. Afzan Nizar berkata, dalam serbuan itu, pihaknya turut merampas beberapa alatan pertaruhan antaranya komputer, telefon bimbit dan modem jaringan jalur lebar. Kesemua mereka direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 4 pemilik syarikat kejuruteraan marin berhubung kes memberi rasuah bagi mendapatkan projek sebuah agensi penguatkuasaan dianggarkan bernilai RM10 juta. Menurut sumber, suspek membabitkan 2 lelaki dan 2 wanita itu berusia antara 40 hingga 71 tahun ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya antara jam 9 hingga 10 malam tadi selepas hadir memberi keterangan. Mereka dipercayai memberi rasuah kepada pegawai agensi penguatkuasaan sebagai balasan membantu syarikat terbabit mendapatkan kerja pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan berkaitan marin bermula 2018 hingga tahun ini. 2 suspek, masing-masing seorang lelaki dan wanita, direman selama 4 hari bermula hari ini hingga 24 Jun ini, manakala 2 lagi direman 2 hari hingga esok. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya selepas SPRM membuat permohonan berkenaan pagi tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Eksekutif sebuah pasaraya direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah dalam mendapatkan kontrak pembersihan di antara 2018 hingga tahun ini. Perintah reman sehingga 28 Jun itu dikeluarkan Magistrate A. Kartiayini selepas permohonan dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini. Wanita berusia 43 tahun ditahan pada jam 3.20 petang semalam di Pejabat SPRM Selangor. Tertuduh tiba di pekarangan Kompleks Mahkamah Shah Alam pada jam 9.40 pagi diiringi pegawai SPRM. Siasatan awal mendapati suspek meminta dan menerima wang suapan secara bulanan berjumlah RM39,000 daripada beberapa syarikat bagi kerja pembersihan. Dalam pada itu, bayaran diterima sebagai balasan bagi memastikan syarikat berkenaan terus mendapat kontrak pembersihan dengan syarikatnya. Turki akan menarik semula sekatan pergerakan dan larangan lain mulai Julai berikutan situasi pandemik COVID-19 yang semakin reda. Pengumuman itu dibuat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Negara yang mempunyai populasi 84 juta itu kembali dibuka secara beransur-ansur selepas memasuki sekatan pergerakan kebangsaan yang pertama pada akhir April. Jumlah kes jangkitan harian baharu menunjukkan penurunan iaitu daripada lebih 60,000 sebelum sekatan menjadi kira-kira 5,000 kes pada bulan ini. Dalam pada itu, Presiden Erdogan mengatakan penurunan itu bermaksud bahawa sekatan pergerakan Ahad dan perintah berkurung pada 11 malam ditarik semula berkuat kuasa 1 Julai. Turki dilaporkan meningkatkan usaha inokulasi selepas mencapai kesepakatan untuk menambah 60 juta dos vaksin Pfizer-BioNTech bulan lalu. Ini bermakna lebih 1 juta dos sehari diberi sejak seminggu lalu dengan sekurang-kurangnya 1 suntikan kepada lebih 28 juta individu. Itali, salah satu negara di Eropah yang teruk dilanda pandemik COVID-19, tidak lagi mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat awam berkuat kuasa 28 Jun depan. Perkara itu disahkan oleh Menteri Kesihatan Itali Roberto Speranza menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan arahan itu berkuat kuasa di kawasan dilabelkan putih di bawah sistem klasifikasi Itali. Ia merangkumi keseluruhan Itali kecuali lembah Aosta iaitu sebuah kawasan di barat laut negara itu. Pengumuman dibuat selepas mendapat nasihat daripada panel penasihat Jawatankuasa Teknikal Saintifik CTS. Bagaimanapun, orang ramai masih perlu membawa pelitup muka ketika ke majlis yang mempunyai risiko tinggi penularan COVID-19 seperti perhimpunan besar-besaran. Menjelang 28 Jun, pakar menjangkakan Itali diklasifikasikan sebagai zon putih berdasarkan rekod semasa yang dicatatkan iaitu 21 kematian dan 495 kes di seluruh negara.
Susulan rampasan kuasa dan kekerasan yang digunakan ke atas penunjuk perasaan, Kesatuan Eropah EU semalam menambahkan 8 lagi sekatan termasuk 3 syarikat berkaitan junta Myanmar. Ia termasuk pembekuan aset dan larangan visa ke atas beberapa menteri. Menurut senarai yang disiarkan di jurnal rasmi EU, blok 27 negara itu turut meletakkan syarikat permata dan kayu milik negara dalam senarai. Ia bertujuan untuk menghadkan pendapatan utama kepada junta tentera. Sekatan itu membabitkan pertubuhan veteran Perang Myanmar yang bertindak sebagai pasukan simpanan tentera ke dalam senarai yang dilarang. Amerika Syarikat dan Britain juga menyasarkan pegawai dan perusahaan utama negara itu. Bagaimanapun sehingga kini, pemimpin junta Myanmar seolah-olah tidak menghiraukan tekanan barat. Semalam, London juga mengumumkan sekatan terhadap syarikat yang sama serta badan pemerintah Majlis Pentadbiran Negara Junta. Juga langkah mengenakan sekatan terhadap perdagangan 2 komoditi bernilai tinggi itu akan membuat pemimpin junta Myanmar kehilangan jutaan pendapatan. Ia kerana tentera berterusan menindas demokrasi serta pembunuhan kejam terhadap orang awam sambil menyatakan akan terus menyekat akaun junta serta sekatannya hingga demokrasi dikembalikan. Peningkatan kes harian COVID-19 di Afrika Selatan memuncak secara ketara dalam beberapa minggu ini sehingga mencecah 1,500% berbanding April lalu. Program vaksinasi di negara itu masih perlahan menyebabkan peningkatan kes baru berlaku sangat cepat dan terus bertambah sejak beberapa minggu ini. Afrika Selatan adalah negara di benua yang paling teruk terjejas dengan 35% dari jumlah keseluruhan kes dan Gauteng, negeri paling popular dan hub komersial menjadi pusat wabak itu. Jangkitan baharu ketika ini dikesan melebihi kemuncak 2 gelombang sebelumnya. Minggu lalu, kerajaan mengerahkan pasukan perubatan tentera membantu pekerja kesihatan bagi membendung penularan di Gauteng. Hospital kini sudah mencecah kapasiti maksimum, manakala pekerja kesihatan pula semakin penat. Gelombang jangkitan ketiga menyerang ketika Afrika Selatan bergelut dengan program vaksinasi penduduknya, di mana sejak Februari lalu, hanya 2 juta daripada 59 juta penduduk disuntik. Esok, Afrika Selatan akan memulakan program vaksinasi kepada guru sekolah. Namun setakat ini hanya pekerja kesihatan dan mereka yang berusia 60-an sahaja divaksinasi. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Chile mara ke suku akhir. Penerimaan vaksin COVID-19. Ini Abang K. Abang K telah memuat turun dan mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K perlu mengaktifkan dan mengemaskini MySejahtera sebelum menerima notifikasi penawaran untuk vaksin COVID-19. Beliau juga perlu mengisi maklumat tambahan untuk pendaftaran dan melengkapkan penilaian vaksinasi. Abang K akan menerima notifikasi tarikh, masa dan lokasi penerimaan vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Sebagai seorang yang bakal menerima vaksin, beliau perlu membawa kad pengenalan, telefon bimbit yang berdaftar dengan MySejahtera dan memakai pakaian yang longgar dan bersesuaian. Setibanya di lokasi penerimaan vaksin, Abang K dikehendaki untuk mengibas QR kod premis sebelum memasuki premis tersebut. Abang K perlu mengibas suhu dan menjalani saringan gejala. Sekiranya bergejala, proses vaksinasi ditangguhkan dan akan menerima janji temu yang baru. Seterusnya, QR kod perlu diimbas untuk pengesahan kehadiran penerimaan suntikan menggunakan aplikasi MySejahtera dan kad pengenalan perlu diberikan kepada petugas kesihatan untuk semakan identiti. Kemudian, Abang K mendapat penerangan mengenai vaksin yang akan diambil sebelum menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K menuju ke stesen suntikan untuk menerima suntikan. Selesai menerima suntikan, Abang K perlu mengimbas QR kod vaksin. Setelah disuntik, Abang K perlu menunggu selama 15 hingga 30 minit di stesen pemerhatian. Sebelum pulang, petugas kesihatan akan menyerahkan kad vaksinasi.
Abang K juga akan menerima pengesahan penerimaan vaksin melalui MySejahtera. Abang K mendapat notifikasi peringatan untuk pemberian dos kedua vaksin COVID-19 3 hari sebelum tarikh janji temu yang ditetapkan. Selepas menerima dos lengkap, Abang K akan menerima sijil digital melalui MySejahtera. Vaksin selamat, berkesan dan berkualiti. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz yang kita bawakan secara langsung daripada Sirius TV untuk mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, tanpa buang masa kita akan teruskan dengan melihat paparan carta angin. Pada ketika ini jelas menunjukkan kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya yang mana ianya memang sinonim dengan monsun barat daya apa yang kita sedang alami pada ketika ini. Dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan latitude lebih tinggi buat masa kini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan selain daripada itu juga keadaan ombak juga di kawasan perairan ini juga boleh mencapai 3.5 meter. Dan di kawasan perairan lain buat masa kini, alhamdulillah masih lagi di bawah 2.5 meter. Tetapi buat masa kini Met Malaysia menerusi laman sesama mereka telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama dan juga kedua bermula hari ini sehingga ke 26 Jun 2021. Amaran kategori kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan sebahagian amaran di perairan Phuket juga diletakkan di bawah tahap 1, itu juga di kawasan perairan Condor, Reef North, Palawan dan juga di bahagian Sulu. Dan harusnya keadaan ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukar dan regi laut. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati terutama kepada para nelayan yang mana ingin turun ke laut, dan diharapkan anda supaya tidak turun ke laut dan menghindari kawasan pantai. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di Semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia. Begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Di Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung. Dan menjelang ke petang nanti kita masih lagi menjangkakan hujan berserta ribut petir masih lagi akan berlaku melibatkan pantai barat, pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pedalaman Semenanjung yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, di bahagian pedalaman di negeri Selangor. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta petir akan lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di bahagian utara di negeri Sarawak. Dan menjelang ke esok pagi kita jangkakan keadaan mendung akan berlaku di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia. Keadaan lembap seperti hujan renyai dijangkakan akan berlaku melibatkan di bahagian pesisir pantai di negeri-negeri pantai timur daripada negeri Kelantan sehingga ke di bahagian timur di negeri Johor. Sekian saja laporan cuaca daripada Sirius TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Juara dunia 800 meter Donovan Brazier tewas mengejut di kejohanan ujian trek dan padang Amerika Syarikat di Oregon awal pagi tadi. Dan paling mengecewakan apabila Brazier menduduki tempat terakhir sekaligus gagal ke Sukan Olimpik Tokyo. Kekalahan Brazier adalah kejutan terbesar di kejohanan itu. Pemenang pingat emas kejohanan dunia 2019 itu yang mahu menembus kekecewaan pada ujian Olimpik 2016 bermula cemerlang pada peringkat saringan dan tampak selesa pada separuh akhir Sabtu lalu. Dia mudah layak selepas menduduki tempat kedua di belakang Murphy. Pada aksi final semalam, dia berada dalam kedudukan baik menuju 200 meter terakhir tetapi gagal mendapatkan pecutan tambahan sehingga dia dipintas Murphy. Brazier mengakui tersilap percaturan selepas agak laju pada pusingan awal menyebabkan dia kehilangan tenaga menuju penamat. Upset of the trials thus far. Donovan Brazier, world champion, American record holder, is not going to Tokyo. Copa America 2021, Chile mengesahkan tiket ke pusingan kalah mati selepas terikat seri 1-1 menentang Uruguay dalam aksi kumpulan A di Arena Pantanal Cuiabá. Penyerang veteran Eduardo Vargas meletakkan skuad La Roja di depan pada minit ke-26 sebelum Uruguay menyamakan kedudukan hasil jaringan sendiri Arturo Vidal pada minit ke-66. Jaringan Vargas pada babak pertama menyaksikan dia menyamai rekod Paulo Guerrero dari Peru dengan 14 gol dalam senarai penjaring sepanjang zaman Copa America, 3 gol di belakang pemain Brazil Zizinho dan bintang Argentina Norberto Mendes yang merekodkan 17 gol. Keputusan itu membolehkan Chile mengumpul 5 mata daripada 3 perlawanan dan memastikan tempat ke peringkat kalah mati. Manakala Uruguay kekal di kedudukan keempat dengan 1 mata daripada 2 perlawanan selepas tewas di tangan Argentina pada aksi pertama. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.